Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada hari ini saya akan bercerita tentang pornografi dalam kalangan kanak-kanak antara isu dan undang-undang. Dan projek ini di bawah BLHW 1762 Philosophy and Current Issues, iaitu falsafah dan isu semasa. Okey, sebelum saya teruskan dalam presentation ini, pernahkah anda mendengar perkataan pornografi? Okey, hello guys. Saya daripada Kumpulan 3. Saya sendiri Muhammad Alif Aiman bin Mat Jeffrey serta kawan-kawan saya Lui Wei Hua serta Siti Nurul Izzah binti Mi'ud Jafar. Okey, antaranya ialah referensi pornografi umum, pornografi dalam kalangan kanak-kanak, pornografi yang berkait dengan isu dan undang-undang, metodologi, kesan pornografi dan sekali adalah bagaimana untuk mengelakkan pornografi. Sekarang kita ceritakan tentang referensi pornografi, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan pornografi. Pornografi. Istilah pornografi ini sebenarnya berasal daripada pornia, kataan Greek untuk pelacur. Ini membawa makna penulisan tentang pelacur. Pornografi ini sebenarnya adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara terbuka dengan tujuan membangkitkan birahi ataupun yang dipanggil sebagai gairah seksual. Pornografi ini sebenarnya ia memberi gairah ataupun membangkitkan nafsu kita. Dan juga pornografi dapat menggunakan berbagai media teks bertulis maupun lisan, foto-foto, ukiran, gambar bergerak termasuk animasi dan suara, seperti misalnya suara orang yang bernapas tersengal-sengal. Contohnya filem porno yang menggabungkan gambar yang bergerak, teks erotik yang diucapkan ataupun suara-suara erotik yang lain. Sementara majalah seringkali menggabungkan foto dan teks tertulis. Okey, sekarang kita lihat perkataan pornografi ini mengikut Kamus Dewan edisi keempat. So, definisi yang pertama adalah penggambaran atau pengisahan sesuatu perlakuan, perbuatan, kejadian dan lain-lain dengan cara yang menggairahkan atau yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seks menerusi filem, bahan bacaan dan sebagainya. Penggambaran atau pengisahan sesuatu perbuatan disebabkan secara lucah. Okey, kita pergi ke definisi yang kedua pula. Segala bahan seperti filem, gambar foto dan bahan bacaan yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seks. Segala bahan seperti filem, terbitan dan sebagainya yang lucah. Okey, ini adalah definisi yang mengikut Kamus Dewan edisi yang keempat. Okey, sekarang kita pergi ke arah statistik. So, apa yang saya boleh ringkaskan, statistik yang berkaitan dengan porno ni adalah 12% status di dunia ini mengandung pornografi. 25% yang dicari melalui search engine, contohnya Google, Internet Explorer ataupun Mozilla Firefox. 35% daripada data yang terdapat dari internet adalah pornografi. Setiap saat 28.258 pengguna internet melihat pornografi dan setiap saat $89 dihabiskan untuk pornografi di internet. Setiap hari ada 296 status porno baru secara puratanya. Okey, kita lihat fakta yang berkaitan dengan porno. Pertama, 1 daripada 5 pencarian di internet melalui telefon pintar
adalah pornografi. So that's mean setiap manusia kebanyakannya mempunyai telefon dan tablet yang menyebabkan mereka boleh mencari maklumat ataupun data hanya di hujung jari sahaja. Dan yang kedua, lelaki yang memiliki perkahwinan yang bahagia 61% lebih kurang kemungkinannya menonton pornografi. Bukan lelaki bujang sahaja, malah lelaki yang sudah berkahwin pun ada kemungkinannya menonton pornografi. 20% lelaki menonton pornografi sewaktu bekerja. Ini berkemungkinan bahawa lelaki tersebut mungkin mempunyai masalah mental ataupun stres semasa menghadapi bekerja di siang ataupun malam. 88% adegan pornografi mengandung kekasaran fizikal dan mental, dan 49% mengandungi kekasaran verbal. Sekarang kita lihat kajian yang berkaitan dengan porno. So, saya ambil daripada kajian daripada Cambridge University pada tahun 2013. Pula mendapati otak seseorang yang suka menonton filem porno ni hampir sama dengan penagih dadah. Berdasarkan hasil scan, terdapat 3 bahagian otak yang lebih aktif pada mereka yang suka menonton filem porno sejak usia muda berbanding yang tidak. Begitu juga kajian-kajian di luar negara, terutamanya tentang pornografi yang berkaitan dengan kesan kesihatan. Ini amat berbahaya kerana penyelidik tidak sependapat tentang apa yang ditakrifkan dengan pornografi. Sebahagian daripada mereka berpendapat aksi lucah tertentu bukan kategori porn seperti yang kita fahami. Malah, pembahagian barat seperti soft porn dan hard porn pada hemat saya lebih menyukarkan untuk benar-benar mengkaji kesan pornografi. Ini adalah data top rank negara yang dicatat paling sering mengakses cyberporn melalui internet berdasarkan pengamatan Google Trends dari tahun 2005 hingga 2010. Okey, kita sudah masuk ke part yang paling ditunggu-tunggu, iaitu pornografi dalam kalangan kanak-kanak. Dalam bab ini saya akan ceritakan tentang pengenalan dan akta kanak-kanak. Okey. Kita mulakan dengan definisi kanak-kanak dahulu. Kanak-kanak di bawah umur 18 tahun yang memerlukan jagaan, pemeliharaan, perlindungan dan pemeliharaan mengikut takrifan Akta Kanak-Kanak 2001. Okey, ini adalah takrif kanak-kanak. Akta 611 telah mendefinisikan kanak-kanak dalam Seksyen 2 sebagai: yang pertama, seseorang yang di bawah umur 18 tahun. Yang kedua, berhubung dengan prosedur jenayah, seseorang yang sudah mencapai umur bagi tanggungjawab jenayah sebagaimana yang ditetapkan dalam Seksyen 82 Kanun Keseksaan. Oleh itu, Akta 611 ini terpakai kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun. Selain daripada dalam sesuatu prosedur jenayah, ini adalah selaras dengan Akta Umur Dewasa 1971 yang menetapkan umur sebagai 18 tahun. So, takrif kanak-kanak ini sememangnya seseorang yang di bawah umur 18 tahun. Definisi kanak-kanak berbeza dari satu akta ke akta yang lain. Misalnya, Seksyen 87 Akta memperbaharui undang-undang iaitu perkahwinan dan perceraian pada tahun 1976. Selepas ini dirujuk sebagai AMU, iaitu memberi takrifan kepada kanak-kanak sebagai seseorang yang berumur di bawah 18 tahun.
Yang kedua, takrif kanak-kanak di bawah Akta Pengangkatan 1952 ialah seseorang yang belum berkahwin dan di bawah umur 21 tahun. Yang ketiga, Akta Penjagaan Kanak-kanak 1961 pula membahagikan tafsiran kanak-kanak kepada dua, iaitu bagi kanak-kanak Islam yang beragama Islam, umur dewasa adalah bawah 18 tahun, manakala bagi kanak-kanak yang bukan Islam, umur dewasanya adalah 21 tahun. Walaupun berlainan di antara satu sama lain, status-status di atas telah dengan jelas memberikan takrif kanak-kanak. Akan tetapi, terdapat beberapa status yang tidak memberikan takrifan kanak-kanak. Oleh sebab itu, mahkamah terpaksa memberikan definisinya sendiri apabila mendengar sesuatu kes yang berkenaan status tersebut. Sebagai contoh, kita ambil kes Pulau Singgam Rasamak. Mahkamah dihendaki menentukan maksud kanak-kanak kerana akta yang relevan dengan kes ini, iaitu Akta Perempuan Bersuami dan Kanak-kanak Nafkah 1950. Selepas ini dirujuk sebagai Akta 1950 Senyap. So, mahkamah telah memutuskan bahawa mengenai takrif kanak-kanak, maka Akta Umur Dewasa 1971 terpakai. So, dalam kes ini melibatkan kes Pulau Singgam tadi yang menggunakan Akta Umur Dewasa 1971. Bolehkah kanak-kanak ketagih terhadap pornografi? Ya, keadaan ini sebenarnya digelar sebagai ketagihan pornografi bukan sahaja dalam kalangan kanak-kanak, malah golongan dewasa, golongan warga emas pun boleh melibatkan penggunaan melampau atau penyalahgunaan pornografi. Ini adalah statistik pornografi kanak-kanak. Baru-baru ini sebuah kajian yang dilakukan oleh Malaysians Against Pornography, iaitu MAP, pada 2018 mendedahkan data yang amat mengejutkan apabila kira-kira 80% daripada kanak-kanak berusia antara 10 hingga 17 tahun menonton pornografi secara sengaja, manakala 89% daripada kanak-kanak berusia 13 hingga 17 tahun antara yang menjadi mangsa antun dalam talian. Bagaimana pornografi kanak-kanak terjebak? Semestinya drama sesawang, pengaruh kawan, media sosial, penggunaan telefon pintar dan tablet, terutama pada zaman sekarang yang serba ada, dan rasa ingin tahu, ingin mencuba benda yang baharu. Adakah ibu bapa wajar dipersalahkan? Peribahasa ada menyatakan melentur bulu biarlah dari rebungnya, yang menunjukkan bahawa anak-anak perlu dididik dari awal mengenai gejala yang tidak bermoral seperti ini. So, ini adalah tindakan ibu bapa semestinya mengawasi anak-anak supaya tidak terjebak daripada gejala yang tidak bermoral seperti melihat pornografi yang menyebabkan ketagihan pornografi yang melibatkan kesan yang buruk atas kesihatan anak-anak. Okey, sekarang kita sudah masuk ke bab yang berkaitan dengan pornografi, berkaitan dengan isu dan undang-undang. Okey, isu yang pertama, isu kanak-kanak semakin mudah mengakses pornografi. Menurutnya, kajian penduduk dan keluarga Malaysia yang kelima menunjukkan 35.3% mereka yang berusia 13 hingga 24 tahun terdedah kepada pornografi, dengan kebanyakannya mengakses bahan itu melalui internet, telefon pintar serta cakera padat atau cakera video digital lucah, sekaligus meningkatkan risiko remaja sekolah terlibat dalam pelakuan seks. Kementerian serta agensi berkaitan digesa menggiatkan kempen
bagi meningkatkan kesedaran masyarakat dalam mengawal akses kepada pornografi menerusi alam cyber dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia iaitu Aiden Shazli Sheikh berkata, perkara itu merupakan agenda penting dalam kementeriannya, namun memerlukan pelibatan semua pihak termasuk badan, bukan kerajaan sahaja. Okey, sekarang kita pergi ke isu yang nombor 2. 80% kanak-kanak 10 hingga 17 tahun tonton pornografi. Kajian Malaysian Against Pornography iaitu MAP pada 2018 mendedahkan data yang amat mengejutkan apabila kira-kira 80% kanak-kanak berusia antara 10 hingga 17 tahun telah menonton pornografi secara sengaja. Sementara hampir 89% daripada kanak-kanak berusia 13 hingga 17 tahun menjadi mangsa antun dalam talian. Pengerusi MAP iaitu Dr. Syamsuryani Muhammad Jamal berkata, bagi membanteras kedua-dua isu itu, ibu bapa dinasihatkan meningkatkan kecelikan internet mereka bagi membantu anak-anak dari gangguan pornografi dalam talian, sedangkan menyekat mereka dari menggunakan internet bukan cara yang terbaik. Isu yang nombor 3, pornografi kanak-kanak Malaysia nombor 1 di Asia Tenggara. Malaysia mencatatkan bacaan alamat IP tertinggi di Asia Tenggara dalam memuat naik dan memuat turun gambar serta visual pornografi kanak-kanak menurut pihak berkuasa. Jumlah kanak-kanak yang jatuh ke tangan penjenayah yang dikenali melalui talian juga dilaporkan meningkat dengan pantas. Kebanyakan ibu bapa di Malaysia juga membiarkan anak mereka menggunakan telefon bimbit tanpa pemantauan, dan lebih 60% kanak-kanak meluangkan masa di ruang bual atas talian pada setiap hari. PDRM daripada Seksyen Siasatan Seksual, Wanita dan Anak di 11 Bukit Aman, Assistant Commissioner Ong Chin Lan mendedahkan, berdasarkan data yang diperolehi daripada Polis Belanda yang berpangkalan di Malaysia yang pada 2015, sebanyak 17,338 alamat IP melibatkan pornografi kanak-kanak adalah dari Malaysia. Kata beliau, data menunjukkan sebelum 2014, secara puratanya seramai 60 kanak-kanak mendapati serangan seksual daripada penjenayah yang dikenali menerusi internet. Angka itu meningkat kepada 184 pada tahun 2015 dan 183 pada tahun 2016, manakala 2017 pula seramai 117 kanak-kanak setakat Mei tahun yang lalu. Apakah implikasi undang-undang? Undang-undang yang melibatkan Malaysia, contohnya penjualan bahan-bahan lucah kepada remaja, terkandung dalam Seksyen 239 dalam Code Penal. Ia menyatakan bahawa sesiapa yang menjual, menyewakan, menyebarkan atau menunjukkan, mengedarkan bahan-bahan ini atau menawarkan atau cuba untuk berbuat seperti di atas kepada seseorang yang berumur di bawah 20 tahun boleh dikenakan hukuman penjara hingga 5 tahun atau didenda atau kedua-duanya sekali. Akta yang melibatkan kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 dalam konteks pornografi kanak-kanak. Akta ini menunjukkan bahawa pornografi kanak-kanak yang memberi gambaran keseluruhannya atau sebahagiannya sama ada dalam bentuk visual, audio atau bertulis atau gabungan bentuk visual, audio atau bertulis melalui apa-apa cara termasuk tetapi tidak terhad kepada cara elektronik, mekanikal, digital, optik atau magnetik atau dihasilkan secara manual atau gabungan apa-apa melalui cara mengenai seseorang kanak-kanak yang melakukan suatu perlakuan seksual secara terang-terangan, iaitu dalam kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 7. Yang kedua, mengenai seseorang yang kelihatan seperti kanak-kanak yang melakukan suatu perlakuan seksual secara terang-terangan. Yang ketiga, mengenai imej
realistik atau grafik seseorang kanak-kanak yang melakukan suatu perlakuan seksual secara terang-terangan. Yang keempat, mengenai imej realistik atau grafik seseorang yang kelihatan seperti kanak-kanak yang melakukan suatu perlakuan seksual secara terang-terangan. So, mana-mana orang yang membuat, menghasilkan, mengarah perbuatan atau penghasilan atau mengambil bahagian, menyertai atau melibatkan diri bagaimana sekalipun dalam perbuatan 8 Undang-Undang Malaysia yang melibatkan Akta 792. Metodologi. Metodologi ialah kajian yang mengenai pornografi. Metodologi ini juga mengandungi responden. Responden yang dapat kami terima adalah seramai 119 responden daripada pelajar UTM. 50.4% lelaki dan 49.6% adalah perempuan. Instrumen yang kami gunakan adalah Google Form. Google Form merupakan metodologi yang terbaik dalam menganalisis sesuatu informasi. Jadi untuk Google Form, kami telah sediakan 10 soalan dan setiap responden perlu menjawab 10 soalan dan data akan dianalisis oleh Google Form. So, untuk soalan yang pertama, pilih jantina anda. Jadi berdasarkan graf ini, kita dapat lihat lelaki banyak menjawab Google Form ini dengan peratus 50.4% berbanding perempuan iaitu 49.6%. Untuk soalan yang kedua, berapakah umur anda? Kami telah bahagikan 12 tahun ke bawah, 12 hingga 18 tahun, 18 hingga 30 tahun dan 30 tahun ke atas. Berdasarkan graf ini pula, kita dapat melihat bahawa responden dari golongan 12 ke bawah tiada data. Manakala untuk lingkungan umur 12 hingga 18 sebanyak 0.8%. Bagi umur 18 hingga 30 adalah yang paling banyak memberi maklum balas untuk Google Form ini, iaitu sebanyak 84.9%. Akhir sekali bagi yang berumur 30 tahun ke atas ialah sebanyak 14.3%. Jadi kita dapat simpulkan bahawa yang menjawab Google Form ini kebanyakannya adalah dari golongan remaja. Untuk soalan yang ketiga, pernahkah anda mendengar tentang pornografi? Sebanyak 98.3% menjawab ya dan 1.7% menjawab tidak. Soalan yang keempat, ketika umur berapakah anda mengetahui tentang pornografi? Kita telah bahagikan tahun seperti soalan yang kedua, 12 tahun ke bawah, 12 hingga 18 tahun, 18 hingga 30 tahun dan 30 tahun ke atas. Berdasarkan soalan ini, kebanyakan menjawab kita berumur 12 hingga 18 tahun dengan peratus 65.5%, diikuti oleh 18 hingga 30 dengan peratus 23.5%, dan juga 12 tahun ke bawah dengan peratus 8.4%, dan akhir sekali umur 30 tahun ke atas dengan 22.5%. Kesimpulannya, kebanyakan responden mengetahui tentang pornografi ketika berumur 18 tahun ke bawah. Mengikut Akta 611, mereka adalah kanak-kanak. Okey, soalan 5. Soalan dari mana mereka mengetahui pornografi ini? Mereka menjawab yang mereka ketahui dari media sosial dengan 42.9%, diikuti oleh rakan sebanyak 41.2%, televisyen sebanyak 10.9%, dan akhir sekali majalah atau buku sebanyak 5%. Soalan yang keenam, bolehkah seseorang itu ketagih pornografi? Berdasarkan graf soalan yang di atas, kebanyakan mereka menjawab ya dengan peratus 92.4%, dan yang menjawab tidak pula adalah 7.6%. Soalan ketujuh, adakah anda setuju pornografi dilabelkan sebagai dadah baru? Berdasarkan graf soalan tersebut, kebanyakan mereka menjawab ya dengan peratus 92.4% dan diikuti dengan tidak sebanyak 7.6%. Soalan 8.
Adakah anda rasa pornografi memberi pengaruh yang buruk? Kebanyakan mereka menjawab ya dengan peratus sebanyak 88.2%, diikuti oleh mungkin sebanyak 8.4% dan tidak sebanyak 3.4%. Soalan yang ke-9. Apakah anda tahu bahawa pornografi adalah satu kesalahan undang-undang? Berdasarkan graf soalan tersebut, sebanyak 79% dari mereka menjawab ya dan 21% menjawab tidak. Soalan yang ke-10. Apakah anda rasa kita patut mengadakan kempen untuk memberi kesedaran terhadap bahayanya pornografi? Sebanyak 96.6% menjawab ya dan 3.4% menjawab tidak. Okey, sekarang kita pergi ke arah kesan pornografi, kesan yang melibatkan dengan pornografi. Antara kesan pornografi yang amat ketara ialah menggalakkan seks luar nikah. Ia menyumbang ke arah penganiayaan seksual kanak-kanak dan keganasan seks. Yang kedua, pengaruh negatif terhadap perkembangan seksual, sikap dan nilai seksual yang negatif. Contohnya kelakuan seks luar, orientasi seks yang tidak normal dan tidak menghormati kaum wanita seperti hanya menganggap mereka sebagai objek seks. Selain itu juga masalah emosi dan perhubungan, contoh rasa bersalah, malu dan ketagihan. Masalah undang-undang, contohnya memiliki, jual beli, menonton bahan-bahan pornografi adalah salah dari segi undang-undang. Yang keenam, bagaimanakah untuk mengelakkan pornografi? Adakah pornografi ini dapat mengurangkan ataupun mengelakkan daripada gejala yang tidak berfaedah ini? Bagaimanakah cara untuk mengelakkannya? Yang pertama, elakkan mencari, membaca dan melihat bahan-bahan lucah. Sebaik-baiknya, kita meluangkan masa dengan aktiviti yang berfaedah. Bukannya kita meluangkan masa yang tidak berfaedah dengan melihat pornografi atau seangkatan dengannya. Libatkan diri dalam aktiviti yang berfaedah seperti kegiatan sukan, senaman, aktiviti budaya atau kerja-kerja sukarela. Anda boleh search www.bestfrienders.org.my. Patuh kepada ajaran agama dan budaya kerana ia juga melarang semua jenis pornografi. Agama Islam, agama Kristian dan agama Buddha juga melarang daripada terlibat dengan pornografi. Dan akhir sekali, elakkan tekanan raka sebaya. Raka sebaya juga boleh mempengaruhi dalam aktiviti yang tidak berfaedah seperti pornografi. Di manakah anda boleh mendapat bantuan jika anda terlibat? Anda perlu berbincang dengan ibu bapa anda, orang dewasa yang dipercayai, kaunselor sekolah, guru sekolah dan juga doktor untuk melihat kesihatan anda. Antara cara untuk mengelak daripada gejala yang tidak berfaedah ini, kita boleh gunakan teknik proxy komputer. Dengan ini, bila kita melayari internet, kita juga dapat mengelak daripada hal-hal yang berbau pornografi di internet. Atau selain dengan cara ini juga, ada berbagai aplikasi, di antaranya adalah proxy switcher, anti-porn dan lain sebagainya. Kita boleh mengatur dengan sebuah alamat proxy agar kita boleh menyaring status-status yang berbau porno. Atau kita boleh menggunakan porn blockers. Salah satu cara mengatasi pornografi di internet adalah dengan memuat turun aplikasi porn blockers. Aplikasi porn blockers adalah salah satu aplikasi komputer yang berfungsi untuk menyaring atau mengelak daripada status-status yang terdapat pada porno, aksi dan pornografi. Di sini kita dapat membendung
status-status yang tidak layak dilihat. Dengan mendownload dan menginstall di komputer kita atau di komputer yang kita install, maka kita dapat menyaring status-status yang berbau porno. Ini juga dapat mengurangkan daripada kita terlibat gejala yang tidak bermaruah dan berfaedah ini. Pornografi mempunyai kesan yang amat buruk bagi dalam kalangan kanak-kanak. Sebanyak 1,293 kanak-kanak dan remaja hilang dan 654 masih belum ditemui. Selamatkan keluarga kita dari pornografi. Ayo sama-sama memerangi pornografi dari keluarga kita. Sekian, terima kasih.